Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Syarif Muhammad. Okey, sama ada di Facebook ataupun di channel YouTube. So hari ini saya nak buat perkongsian sedikit macam mana kita dah buat pemasangan sistem CCTV sebenarnya. Okey, apa yang ada dekat depan saya, apa yang saya akan kongsikan hari ini adalah perkara asas sebelum kita nak beli satu sistem CCTV yang bajet punya, yang kita boleh pasang sendiri. So jom kita tengok macam mana setup CCTV ataupun basic nak pasang CCTV ni. Jom. So dekat depan saya ni sekarang ni saya ada satu sistem CCTV yang saya dah testing on the ground. Okay, so kat sini kita ada satu NVR ataupun digital video recorder DVR, dan ada juga satu power supply 5 ampere, 12 volt 5 ampere untuk digunakan kepada kita punya kamera. So dekat sini kalau kita belikan yang brand jenis macam ni, Dahua ni, okey, dia datangkan sekali dengan 4 channel punya DVR. So kita ada 4 kamera yang dibagi sekali one set. So 2 jenis dome, okey, dan 2 jenis bullet lah. So ini kita namakan ni sebagai bullet kamera, okey, jenis IR bullet camera So IR bullet camera sesuai untuk indoor dan juga untuk outdoor. Dan kita ada satu lagi IR eyeball camera, okey, yang selalu kita nampak lah. So set ni you all semua boleh dapatkan dekat Shopee, dan cuma saya nak kongsikan dekat sini kaedah pemasangan dia yang simple. Sebelum kita pasang benda ni dekat kita punya lokasi, kita kena make sure semua benda ni kita pasang di bawah dulu, kita testing di bawah. So apa keperluan lain untuk kamera? Biasanya dia datang, kalau kamera jenis macam ni, okey, dia datangkan sekali dengan dia punya BNC connector dan juga DC jack, okey, jenis male. Dan keperluan lain yang kita perlu adalah kita perlukan BNC connector, okey, BNC connector jenis male juga. Okey, untuk kita pasangkan dekat belakang DVR. Dan perlu ada juga kita punya DC jack, okey, yang ni jenis female. Okey, macam saya guna yang ni, saya sambungkan gunakan kaedah yang penyambung jenis macam ni lah. Okey, so power supply kat sini, okey, yang power supply yang kecil ni, ini yang heavy duty punya. Okey, ini sekarang ni dah on. Okey, ini incoming AC 220 volt dan ni output dia 12 volt. Okey, kalau kita tengok setiap kamera ni, okey, dia punya current voltage dia adalah, okey, kalau kita boleh nampak dekat sini okey, so current voltage dia dekat situ lebih kurang dalam 0.25 ampere. Okey, so kalau ada 4 kamera lebih kurang dalam 2 ampere. So kita punya power supply ni, okey, power supply kita ni kalau kita tengok situ 12 volt 5 ampere, dia masih support lagi lah. Okey, total 4 kamera ni kita gunakan cuma 2 ampere, sedangkan kita punya power supply ni 5 ampere. So memadai lah. So kena tahu benda ni So kat sini kalau 4 kamera dia akan keluar 4 looping lah. Okey, boleh guna kaedah sini ataupun kita nak gunakan different punya adapter pun boleh. Okey, different adapter maksudnya adapter yang lain 12 volt macam ni. Alright, so kat sini saya dah pasangkan saya punya kamera DVR tadi. So sekarang ni saya dah testing menggunakan BNC. Okey, BNC connector ni kita kena buat jugalah. Okey, ini kita gunakan coax cable. Okey, kabel coax yang saya gunakan sekarang ni. Okey, kat sini kalau kita tengok coax cable yang saya gunakan ni lah coax yang jenis combo, yang datangkan sekali, memang khas untuk CCTV lah. Okey, khas untuk CCTV maksudnya ni, kalau kita tengok dari segi kabel coax dia berbeza dengan kabel coaxial kabel yang sebelum ni lah. Okey, so kalau coaxial kabel yang biasa ni dia tak datangkan sekali dengan DC punya kabel. So yang ni dia datang combo. Okey, kalau kita tengok dekat sini dia ada dua sekali lah, coax kabel dan juga power supply punya kabel. So kalau kita buka dekat sini kita tengok okey, bila kita stripkan dia, okey, dia datang sekali. So ini coax kabel dia dan juga ini power supply kabel dia. Okey, dia ada wire merah hitam lah kat dalam ni. Okey, so didatangkan sekali. So kalau kita nak lay untuk pemasangan CCTV sangat sesuai lah kalau kita gunakan coax kabel yang jenis combo macam ni. Okey, dia datang power supply. So kalau kita gunakan coax kabel ataupun coaxial kabel yang biasa macam ni, yang single macam ni, boleh, tak ada masalah, tapi kita akan jalankan sekali dengan wire untuk DC lah, power supply untuk kita punya kamera. So agak kita kena tapekan sekali, lepas tu masa kita lalukan dalam conduit ataupun dalam PVC pipe, kadang-kadang dia boleh tersumbat. Okey, so depend kepada kita. Bagi saya lebih mudah kita gunakan coax kabel yang combo macam ni. Okey, so saya akan tunjukkan semula macam mana kita nak sambungkan konektor untuk sambung kepada DVR ataupun kita punya kamera.
So kalau kamera yang sedia ada datang ni, okey, dia punya BNC connector adalah jenis female. Bila jenis female kat sini, dia tak boleh sambung terus kepada kita punya DVR. So kita perlukan kita punya connector jenis male. So kita masukkan dekat kita punya ni dan dia boleh lock. Okey. So ini saya akan tunjukkan, saya akan sharekan macam mana kita nak buat sambungan coax cable tadi, coaxial cable dengan connector BNC jenis male, yang ni jenis male. Alright, so yang first kali kita kena stripkan wire ni, anggaran dia. Okay, kalau wire coax cable ni, saya akan tunjuk satu persatu dahulu. Okay, so anggaran dia punya jarak dia ataupun panjang dia, okay, lebih kurang dalam 1 inci lah. Okay, lebih kurang dalam 1 inci. So kita stripkan dia. Okay, supaya kita mudah, sebab dekat sini dia melibatkan signal video melibatkan signal video. Okey, so anggaran lebih kurang dalam 1 inci macam ni lah. Okey, anggaran 1 inci. So kita bersihkan dulu. Okey, kita buka dia punya lembaran copper ni, wire dia ni, wire halus dia ni. So okey, so kita buat macam ni lah. Kita nampakkan dalam macam bentuk bunga ni lah keliling dia ni. Okey, kita kembangkan wire dia macam ni. Okey, itu kaedah yang pertama lah, kita jadikan macam ni. So kita punya BNC connector tadi kita akan masukkan. Okey, mudahnya BNC connector ni, ini jenis screw type lah yang mudah kita dapat kat pasaran. Okey, kita cuma masukkan, kita pusingkan saja sebab dia jenis screw. Dalam dia ada dia punya thread dia. Okey, kalau kita tengok dekat sini dia ada thread dalam ni, jenis screw. Okey, dan wire yang tengah kita ni, wire tengah ni, okey, kita strip ni. Anggaran lebih kurang dalam 1 cm beza dia dengan ni. So yang tengah ni nanti akan kita masukkan dekat dalam lubang tu lah. Okey, di lubang tengah tu dia akan duduk dekat dalam kita punya jarum dalam tu. Okey, so dia akan masuk macam tu. Okey, yang ni pun jangan panjang sangat, kita biarkan lebih kurang dalam 1 cm juga. Okey, 1 ke 1 cm lebih lah. Okey, so ni kita pusingkan ke belakang. Okey, kita biarkan ke belakang dan seeloknya kita kita gunting sedikit lah, kita kemaskan. Jangan terlampau panjang, sebab apa, nanti bila kita masukkan dekat lubang skru tu nanti dia akan berkumpul dalam tu, dan bila terlampau panjang dia tebal dan agak susah lah kita nak kita nak skrukan dia. Okey, kita nak pusingkan dia, dia dah terlampau tebal. Okey, so kita kemaskan. Okey, so dia akan jadi macam ni lah. Okey, so dia jadi macam ni. Dan kita kemaskan biar dia ke belakang. Okey, next adalah kita akan masukkan BNC connector ni tadi ke dalam ni. Okey, kita just masukkan saja. Okey, dan kita pusingkan saja sebab dia jenis screw, kita pusingkan saja. Okey, make sure sampai ketat betul-betul ketat. Kita nak kita punya yang tengah tadi betul-betul duduk kat dalam jarum ni. Okey. Okey, dia punya core dia ataupun dia punya center dia. Okey, so yang ni kita boleh kemaskan. Kalau ada terlebih-terlebih kita boleh potong. Dan untuk lebih selamat, saya galakkan kita gunakan black tape untuk tutup lah, supaya tak ada air mengalir masuk ke dalam tu ataupun ada udara yang masuk boleh menyebabkannya lapisan oksida teroksida, tembaga tu teroksida. Okey. Okey, so kita seal supaya tak ada air masuk lah. Alright, buat kemasan masing-masing lah. Okay, nak buat tebal mana terpulang. Alright. Okay, so kita dah ada satu connector yang kita dah sambungkan dengan BNC jenis male. Okay, next kita akan masukkan power supply punya jack. Okay, dekat sini kalau kita tengok, okay, kalau dekat kamera ni yang saya tunjuk ni, kamera ni, yang ni kita dah selesaikan, kita dah masukkan dekat sini. Okey, so ni pula power supply. Okey, kita nak potong, adakah kita nak potong wire? Okey, tak payah nak susah-susah. Okey, kita beli konektor jenis macam ni, DC jack ni yang jenis macam ni. Okey, hitam hijau ni. Lepas tu you all just pasang saja dekat sini, dekat atas ni dia ada tunjuk positif dan juga negatif. Okey, just longgarkan skru dia. Okey, longgarkan skru dia, lepas tu korang masukkan semula. Okey, positif ikut dia punya polarity ikut polarity dia. Okey, kita besarkan sikit lagi supaya dia betul-betul boleh masuk. Okey, supaya tak longgar.
Sebab benda ni nanti kita akan buat penyambungan dekat kita punya kamera. Okay, make sure dia ketat. Okay, yang ni jenis female, yang ni jenis male. Dia boleh nampak perbezaan dua, male dan juga female. So male, okay, yang ni female, yang ni lubang ni jangan kita masuk, kita buat penyambungan macam ni lah. Okay, lebih mudah kita gunakan konektor jenis ni. So kita tak perlu gunakan solder ke, tak perlu kita nak gunakan penyambung, kita nak sambung secara gunakan black tape ke, agak leceh. So yang ni lebih mudah lah kalau kita nak buat maintenance. Next, kalau kamera rosak, senang kita nak tukarkan. Okay, kita masukkan, okay, boleh nampak, masukkan dan kita ketatkan skru dia, dah boleh pakai. Ini daripada kita gunakan kaedah kepala yang jenis DC jack yang jenis ni, kita juga boleh beli ataupun boleh gunakan kaedah DC jack yang jenis macam ni lah, pun boleh, tak ada masalah. Cuma dari segi penyambungan dia, kita perlu ada konektor yang jenis macam ni lah. Okay, untuk kita buat penyambungan dekat kita punya kabel DC ni tadi. Okay, so dekat sini saya nak tunjukkan kita gunakan kaedah macam ni lah. Okay, so kita akan stripkan dulu wire ni. Okay, kita strip dulu dan kita nak gunakan wire merah hitam ni, dan kita akan sambung kepada konektor kita yang jenis macam ni lah. Okay, so kita buat penyambungan ni dulu. Terpulang pada masing-masing nak gunakan kaedah mana macam mana, tapi kalau bagi saya lebih mudah guna yang ni lah. Okay, konektor tu pun tak mahal, lebih kurang dalam 50 sen satu. Okay, dan kita ketatkan skru dia lah. Okay, ni pun sama, kita masukkan dan kita ketatkan skru dia. Okay, alright. So kita dah ada sambungan BNC dan juga kita punya DC jack. Okay, BNC jenis male dan DC jack jenis female. So sekarang ni saya dah buat wire ni lebih kurang panjang dia lebih kurang dalam 40 kaki. Okay, 40 kaki. So kita dah pasang kepala BNC tadi. Seperti saya kata tadi, kita kena tapekan semula supaya tak ada kita nak mengelakkan air masuk ataupun kalau kita pasang dekat outdoor, dan lebih kemas lah, lebih yakin, susah nak tertanggal. Okay, so kita dah ada dua kepala end to end, hujung ke hujung. So selepas kita dah buat kepala ataupun connector BNC dan juga DC power supply, yang penting kita kena check lah. Okay, kita kena check dari segi continuity dia. Okay, adakah perfect ke tak perfect ke kita punya penyambungan. So kita gunakan multimeter, kita check hujung ke hujung. Okay, maksudnya grounding dengan grounding. Okay, grounding dengan grounding tak ada masalah, tak ada putus ke apa. Okay, tengah dan tengah. Okay, tengah ni dengan tengah ni. Okay, tak ada masalah, tak ada wire yang tak bersambung, maknanya connection kita okey. Itu dari segi coaxial cable. Dan juga DC pun sama juga, kita kena check dekat sini hujung ke hujung. Okey, hujung dengan hujung ni tak ada masalah, dan tengah okey, tak ada masalah. Dan kita last kali kita check ada tak shorting antara dua ni. Okey, tak ada shorting. Coaxial cable pun tepi dengan tengah pun tak ada shorting. So kita dah buat pengujian kita punya konektor, BNC konektor, DC punya jack, semua dalam keadaan bagus lah. Okay, perfect lah penyambungan, dari segi penyambungan dia. Alright, so itu yang penting kalau kita nak buat pemasangan TV.